Ireland berkata bahawa RD tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan hukuman mati. RD menerima 9 penangguhan pelaksanaan sebagai rayuan dan petisyen bagi pihaknya telah dipasang. Semasa ditahan di hukuman mati semasa proses rayuan, RD sering bermain dengan kereta api mainannya yang diberikan kepadanya oleh warden penjara Roy Best. Warden berkata bahawa RD adalah banduan paling gembira di hukuman mati. Joe Arridi adalah seorang lelaki Amerika yang disabitkan secara palsu dan dihukum bunuh kerana merogol dan membunuh Dorothy Drain pada 1936, iaitu seorang kanak-kanak berusia 15 tahun, gadis di Pueblo, Colorado. Dia telah dimanipulasi oleh polis untuk membuat pengakuan palsu kerana ketidakupayaan mentalnya. Arridi mengalami kecacatan mental yang teruk dan berusia 23 tahun ketika dia dihukum mati pada 6 Januari 1939. Ramai orang pada masa itu dan sejak itu percaya bahawa Arridi tidak bersalah. Sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Friends of Joe Arridi telah ditubuhkan pada tahun 2007. Mereka juga menyokong penyediaan petisyen oleh David A. Martinez, Peguam Denver, untuk pengampunan negeri untuk membersihkan nama Arridi. Pada 2011, Arridi menerima pengampunan selepas kematian penuh dan tanpa syarat oleh Gubernur Colorado Bill Ritter 72 tahun selepas kematiannya. Ritter, bekas Peguam Daerah Denver, mengampuni Arridi berdasarkan soalan tentang kesalahan lelaki itu dan apa yang kelihatan seperti pengakuan palsu yang dipaksakan. Ini adalah kali pertama di Colorado Gubernur mengampunkan banduan selepas hukuman mati. Arridi dilahirkan pada tahun 1915 di Pueblo, Colorado. Anak kepada Mary dan Henry Arridi, pendatang baru dari Syria yang sedang mencari pekerjaan. Mereka tidak berbahasa Inggeris. Henry mengambil kerja di sebuah kilang keluli utama di Pueblo yang dia tahu sedang mencari pekerja. Arridi lewat untuk mula bercakap semasa kecil dan tidak pernah bercakap dalam ayat lebih daripada beberapa perkataan. Selepas dia menghadiri hanya 1 tahun di sekolah rendah, pengetuanya memberitahu ibu bapanya untuk menahannya di rumah, mengatakan bahawa dia tidak boleh belajar. Selepas kehilangan pekerjaannya beberapa tahun kemudian, bapanya merayu rakan-rakannya untuk membantu mencari tempat untuk anaknya itu. Arridi telah diterima masuk pada usia 10 tahun ke sekolah rumah dan latihan negeri untuk kecacatan mental di Grand Junction, Colorado, tempat dia tinggal sehingga menjadi dewasa muda. Baik di kawasan kejiranan maupun di sekolah, dia sering dianiaya dan dipukul oleh rakan sebayanya. Dia meninggalkan sekolah dan menaiki kereta api untuk meninggalkan bandar pada usia 21 tahun di landasan kereta api Cheyenne Wyoming pada akhir Ogos 1936. Pada 14 Ogos 1936, 2 kanak-kanak perempuan dari keluarga Drain telah diserang semasa tidur di rumah Pueblo, Colorado. Kedua-dua Dorothy yang berusia 15 tahun dan kakaknya Barbara Drain yang berusia 12 tahun telah dipukul oleh penceroboh dengan apa yang dipercayai seperti dengan kapak. Dorothy turut dirogol. Dia mati akibat serangan kapak manakala Barbara terselamat. 26 Ogos 1936, Arridi telah ditangkap kerana bergelandangan di Cheyenne Wyoming selepas ditangkap berkeliaran di sekitar landasan kereta api. Sheriff daerah iaitu George Carroll menyedari pencarian meluas untuk suspek dalam kes pembunuhan Drain. Apabila Arridi disoal siasat, dia memberitahu bahawa dia telah melalui Pueblo melalui kereta api selepas meninggalkan Grand Junction, Colorado. Carroll mula menyoalnya tentang kes Drain. Carroll berkata bahawa Arridi mengaku kepadanya. Apabila Carroll menghubungi Ketua Polis Pueblo Arthur Grady tentang Arridi, dia mengetahui bahawa mereka telah menahan seorang lelaki yang dianggap sebagai suspek utama, iaitu Frank Aguila, seorang buruh dari Mexico. Aguila telah bekerja untuk bapa kepada gadis Drain dan telah dipecat sejurus sebelum serangan itu. Kepala kapak telah ditemui daripada rumah Aguilar. Sheriff Carroll mendakwa bahawa Arridi memberitahunya beberapa kali dia telah bersama seorang lelaki bernama Frank di tempat kejadian. Aguilar kemudiannya mengaku melakukan jenayah itu dan memberitahu polis dia tidak pernah melihat atau bertemu Arridi.
Aguilera juga disabitkan dengan kesalahan merogol dan membunuh Dorothy Drain dan dijatuhi hukuman mati. Dia dihukum bunuh pada tahun 1937. Selepas dibawa ke Pueblo, RD dilaporkan mengaku sekali lagi. Apabila kes itu dibawa ke perbicaraan, peguam RD mengaku dia sebagai tidak waras untuk menyelamatkan nyawa anak guamnya itu. RD diputuskan sebagai waras manakala diakui oleh 3 pakar psikiatrik negeri sebagai terhad dari segi mental sehingga diklasifikasikan sebagai kurang cerdik, istilah perubatan pada masa itu. Mereka berkata dia mempunyai IQ 46 dan minda seorang kanak-kanak berusia 6 tahun. Mereka menyatakan dia tidak mampu membezakan antara yang betul dan salah dan oleh itu tidak akan dapat melakukan sebarang tindakan dengan niat jenayah. RD telah disabitkan kesalahan sebahagian besarnya kerana pengakuan palsunya itu. Kajian sejak masa itu telah menunjukkan bahawa orang yang mempunyai kapasiti mental yang terhad lebih terdedah kepada paksaan semasa soal siasat dan mempunyai kekerapan yang lebih tinggi untuk membuat pengakuan palsu. Tiada bukti fizikal terhadapnya. Barbara Drain telah memberi keterangan bahawa Aguilera telah hadir pada serangan itu tetapi RD tidak. Dia boleh mengenal pasti penjenayah itu adalah Aguilera kerana dia telah bekerja untuk bapanya. Ireland berkata bahawa RD tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan hukuman mati. RD menerima 9 penangguhan pelaksanaan sebagai rayuan dan petisyen bagi pihaknya telah dipasang. Semasa ditahan di hukuman mati semasa proses rayuan, RD sering bermain dengan kereta api mainannya yang diberikan kepadanya oleh warden penjara Roy Best. Warden berkata bahawa RD adalah panduan paling gembira di hukuman mati. Untuk hidangan terakhirnya, RD meminta aiskrim. Apabila dia disoal tentang hukuman matinya yang akan datang, dia menunjukkan kebingungan yang kosong. Dia tidak memahami maksud ruang gas. Memberitahu warden, tidak, Joe tidak akan mati. Sebelum dibawa pergi ke bilik, Joe dilaporkan belum menghabiskan aiskrimnya dan meminta baki aiskrimnya. Dia meminta aiskrimnya itu untuk disejukkan supaya dia boleh memakannya kemudian. Tidak memahami bahawa dia akan dihukum bunuh tidak lama lagi dan tidak akan kembali. Dia dilaporkan tersenyum ketika dibawa ke bilik gas. Gementar seketika, dia menjadi tenang apabila warden memegang tangannya dan meyakinkannya ahli keluarga mangsa tidak menyaksikan hukuman mati tersebut. Kes RD adalah salah satu daripada beberapa yang mendapat perhatian baru dalam menghadapi penyelidikan untuk memastikan soal siasat dan pengakuan adil. Di samping itu, Mahkamah Agung AS memutuskan bahawa ia melanggar perlembagaan untuk menggunakan hukuman mati kepada orang yang disabitkan kesalahan yang cacat mentalnya. Sekumpulan penyokong membentuk Friends of Joe RD secara sukarela dan berusaha untuk membawa pengiktirafan baru terhadap ketidakadilan kes RD selain membuat batu nisan untuk kubur RD pada tahun 2007.